Yes. والعلام الذي يلزم كل من الزوجين أن يقوم بها وحده نحو زوجه. Ini juga adab-adab yang mesti setiap daripada suami isteri melakukan adab dan hak-hak ini wahdahu, bukan berduaan tetapi dia sama ada suami ataupun isteri. Ianya adalah sebagaimana berikut. Awalan, pertama, huququz zawjah 'ala zawj. Huququz zawjah 'ala zawj. Hak isteri yang menjadi tanggungjawab suami untuk menunaikannya. Hak itu hak isteri dan merupakan tanggungjawab suami yang dia mesti tunaikan kepada isterinya. Yajib 'ala az-zawji iza zawjatihi al-qiyam bil adab at-taliyah. Menjadi kewajipan kepada suami terhadap isterinya untuk dia melaksanakan adab-adab berikut. Pertama, an yu'ashiraha bil ma'ruf. Hendaklah dia menggauli, berinteraksi dengan isterinya bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik, secara yang dibenarkan oleh syariat, secara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ataupun tidak melanggar akhlak dan norma-norma, dan bahkan juga mungkin termasuk apa yang dikatakan uruf yang tidak bercanggah dengan perintah agama. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Surah An-Nisa ayat 19 yang ini kita dah hurai dalam doa-doa kuliah kita lalu. Gauilah isteri kamu bil ma'ruf, secara baik. Fayut'imuha idza ta'ima. Naklah kamu beri dia makan apabila kamu makan. Dia kena makan sebagaimana kita makan. Kita makan sedap, dia kena makan sedap. Jangan dia makan tak sedap, kita makan sedap. Kita pergi berbelanja besar di luar, dia di rumah makan kering, kita kata. Kalau kita makan 3 kali sehari, dia pun 3 kali sehari. Wa yaksuha idza iktasa. Yaksuha, kena beri pakaian yang menutup tubuhnya idza iktasa, apabila kita juga ada pakaian yang menutup tubuh. Walaupun dari sudut, kita kata sudut batanya yang paling minimal, dia kata sekurang-kurangnya 4, itu paling kurang 4 helai.
Tapi tak ada rasanya zaman sekarang ni, tak ada pahala. Pahala tu tak ada. Biasanya penuh satu almari. Kalau suami, apalagi kalau isteri bekerja, suami pun bekerja. Sepasang sehari. Hari ni pakai lain, esok pakai jumpa ni. Ini apa ni? Bagi kita kata suami isteri yang membanting tulang mencari nafkah sendiri kalau dia suami itu susah. Maka paling minimal dia kata 4. Kita ini istiak majlis itu berbeza. Satu majlis kahwin dengan satu majlis kahwin yang lain, maka pakai yang lain. Hari raya puasa dengan hari raya haji lain. InsyaAllah Tuhan bagi mewah. ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب النساء. يؤدبها mendidik, memberi adab, memberi didikan budi pekerti yang baik. Iza khafa nusyuzaha, sekiranya suami takut isteri itu melakukan nusyuz, derhaka terhadap suami. Bima amara Allah an yu'adziban nisa, berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar suami mendidik isterinya. Suami memberi adab kepada isteri. Bi'an ya'illaha min ghairi sabbin wala syatmin wala taqbih, dengan memberi nasihat. Nasihat ini biasanya tidak bercakap kasar. Nasihat ini biasanya benda yang boleh melembutkan hati. Nasihat ini ialah dengan kata-kata yang baik, dengan apa ni, hujahnya, dalilnya apa semua sekali. Min ghairi sabbin, tanpa sabab, celah, tanpa mencela, tanpa bercakap celah, kata-kata yang menghina, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tak bermoral, kata-kata yang boleh melukakan hati, yang boleh menjatuhkan maruah, yang boleh apa ni, membawa kepada rasa tidak hormat terhadap suami sebagai isteri. Wala syatm, syat ni berkuatlah. Syat iaitu caci, kata-kata yang mencaci, bahasa beringong misalnya, tak erti bahasa. Macam caci lah, maknanya kata-kata yang tidak baik. Wala taqbih, memburukkan, kata-kata yang memburukkan. Mana yang penting, semua kata-kata yang perlu digunakan ialah kata-kata yang tidak berupa celaan, hinaan, cacian. Fa'in ata'at wa illa hajarha, sekiranya wanita atau isteri taat, maka tak ada masalah lah. Kalau dia taat,
dengan nasihat kita, nasihat yang baik, dengan didikan kita. Wa illa, tapi kalau sebaliknya dia tak taat, dia tak dengar nasihat, dia tidak melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh dia sebagai isteri terhadap suami. Hajaraha fil firash, dia boleh ambil tindakan pertamanya, memulaukannya di tempat tidur. Mana tidur berasing lah. Suami tidur berasing isteri, tinggalkan isteri dia tempat tidur. Itu tak tahu lah macam mana. Mungkin dia keluar, isteri dia ke bilik, dia ke bilik lain, ataupun ruang tamu, atau di mana, buat mana. Fa'in ata'at, maka kalau dia ta'at, maknanya dengan kerana kita meninggalkan dia tempat tidur, mengasihkan diri dengannya di tempat tidur, dia ta'at, dia kembali semula ta'at kepada kita. Tak ada masalah. Wa illa, kalau meninggalkan tempat tidur, kita asing, kita jauhkan diri daripada dia, kita pulaukan dia daripada tempat tidur, tak degi, tak dengar juga. Tak dengar juga. Darabaha fi ghairi lu'atihi darban ghaira mubarrah. Boleh pukul, tetapi bukan pada wajah. Tak boleh pukul di muka, tak boleh tampar di muka, tak boleh. Apa lagi kalau tumbuk, apa lagi? Tak boleh. Selain daripada muka, dan ada lagi syaratnya, darban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh melukakan, tak ada pecah kulit keluar, tak boleh, walaupun bukan muka. Fala yasilu daman wala yashinu jarihahu au yu'attal amal a'dhu'in min al-a'dha' an adai wazifatihi. Tak boleh pukul yang boleh menyebabkan mengalir darah, dan juga boleh mencacatkan, tidak mencacatkan sini maknanya menyebabkan anggotanya, ataupun segala tangan dia, apa kita pukul tangan dia menyebabkan terketar, tak boleh ni. Tak boleh melakukan amal perbuatan, tak boleh nak masak, nak pukul, kena sepak kaki sampai misalnya terseliu. Tak boleh. Yu'attal maknanya apa ni, posisi dia tak boleh nak. Kalau kita kata enjin, yu'attal mana enjin itu tak boleh nak jalan. Yu'attal disebabkan kita pukul, maka anggota dia mana-mana dia tapar telinga, maksudnya tapar di telinga, tuli tak dengar. Sehingga tidak boleh melakukan kerja mana-mana anggota. Ini adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Mana-mana isteri yang kamu bimbang dia melakukan nusyuz, derhaka, maknanya ada potensi dia nak derhaka. Misalnya kecil, tak ada saat itu dia pun kita lihat sikit dia pun dekat lagi pada kita. Kita kata apa lama ini dia kata dia buat sendiri lah nak cepat di sana. Ataupun benda-benda yang kita nampak ada potensi dia melawan, boleh membawa kepada dia jatuh dalam nusyuz. Maka kata Allah fa'izuhunna, berilah nasihat, wahjuruhunna, asingkan tempat tidur dengan wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna, dan pukullah. Fa'in ata'anakum, dan sekiranya dia taat pada kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan kamu mencari jalan-jalan nak menyusahkan dia. Wali qauli Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lilladzi qala lahu, kepada seorang yang bertanya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apakah dia hak isteri seseorang daripada kami. Alaihi, yang maknanya suami kena tunaikan. Jawab Rasulullah, an tut'imaha in ta'imta, kena beri makan pada isteri in ta'imta, sekiranya kamu makan. Wa taksuha in iktasaita, beri dia pakaian sebagaimana kamu juga ada pakaian. Wala tadribul wajha, jangan kamu pukul mukanya. Wala tuqbahu, jangan duduk kata benda-benda yang tak elok. Bahasa terti bahasa kita kata bahasa mengaji, bahasa orang kampung. Jangan kita orang kampung juga. Tak boleh. Wala tahjar, dan juga jangan kamu tinggalkan illa fil bait, dalam rumah. Maknanya kalau nak kita laksanakan wahjuruhunna fil madaji', maknanya setakat dalam rumah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa haqquhunna alaikum, ketahuilah bahawa hak isteri kamu yang menjadi tanggungjawab ke atas kamu ialah an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, kena perelokkan untuk mereka fi kiswatihinna, dalam pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan dalam makan minum dan makanan. Wa qalu alaihi salam, dan juga sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, la yafruqu mu'minun mu'minatan, la yufriqu mu'minun mu'minatun, ay la yabghidha in kariha minha khuluqan radi'a akhar. Maksudnya janganlah seorang mukmin, anda suami lah, mukmin lelaki, membenci atau memusuhi mukminah wanita.
atau istri. Maksudnya la yubghidha, jangan membenci wanita in kariha minha khuluqan, kalau kamu tidak suka daripada isteri kamu itu satu perangai, radi'a akhar, kamu kena redha satu perangai dia yang lain. Mungkin kamu benci satu tetapi ada lagi banyak kebaikannya yang lain. Kecuali kata ulama kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikan, ketika itu barulah boleh dibenarkan untuk ambil tindakan sama ada berpisah. Kalau tidak, kerana satu benda yang kita berbeza, dah ada orang yang apa ni kita baca ada hanya kerana seorang tu dia apa ni, obat gigi dia picit daripada bawah naik ke atas, mari seorang lagi dia senang dia picit atas tu turun balik ke bawah, dia nak senang dia perut atas tu. Boleh jadi sebab bertekar atau benda-benda macam tu lah, benda-benda kecil. Ya apa ni, mungkin suami ni kalau bangun tidur tak suka tinggalkan isteri tak ini, isteri ini bertertib, lipat elok apa, suami pakai tinggal itu, harap isteri dia pak. Akhir isteri marah. Benda tu benda kecil ya kan, boleh boleh dia dulu. Jadi in kariha minha khuluqan radi'a akhar, kalau tidak suka daripada isteri kita satu akhlak, maka kita radi'a akhar, redha dengan akhlaknya yang lain. Itu pertama. Kedua, an yu'allimaha ad-daruri min umuri diniha in kanat la ta'lamu dhalik. An yu'allimaha, hendaklah suami mengajar isterinya ad-daruri, perkara yang tak dapat tidak, min umuri diniha, daripada urusan agamanya. Maknanya secara mudahnya ialah benda yang berkaitan dengan fardhu ain. Itu hak daruri. Daripada urusan agamanya, in kanat la ta'lamu dzalik, sekiranya dia tidak mengetahui, tidak tahu, maka tanggungjawab suami kena mengajar. Au ya'zana laha an tahdura majalis al-ilmi litata'allama dzalik. Kalau dia tak boleh nak ajar isteri dia, maka ya'zana laha, dia kena bagi kebenaran kepada isterinya an tahdura majalis al-ilmi, untuk isteri menghadiri majlis ilmu, menghadiri mana-mana halaqah ilmu, pergi belajar, masuk majlis-majlis ilmu, supaya dia mengetahui perkara-perkara yang diperlukan dalam urusan agama. إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما ذلك. Karena keperluan isteri kita sama dengan keperluan kita juga lah. Bahkan kalau kita tak tahu, kita kena pergi belajar juga. Kalau kita tak boleh mengajar dia, artinya kita tak tahu.
Maka kita pun kena pergi belajar jugalah. Jangan suruh isteri kita pergi belajar, kita pun tak. Sebab kebahagiaan rumah tangga terhenti di atas kedua-duanya mengetahui hak dan tanggungjawab masing-masing serta dibina di atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, payah nak dapat mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah. Tak jumpa. Izhajatuha li islahi diniha, keperluan isteri untuk memperelokkan perkara-perkara berkaitan dengan agama dan membersihkan kerohaniannya adalah tidak lebih rendah daripada keperluannya kepada makan dan minum. Maknanya kalau kita tak boleh nak tinggal makan minum, sehingga kita berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan apa cara, bagi memenuhi tuntutan jasad kita untuk makan dan minum, maka memperelokkan urus agama dan bersih jiwa tidak lebih rendah daripada ini, bahkan lebih tinggi daripada makan dan minum itu. Wadzalika liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, wahai yang beriman, jagalah, kawatlah diri kamu, wa ahlikum, dan juga ahlikum ini isteri dan anak-anak, semua mereka yang berada di bawah tanggungjawab kita. Nara, jaga daripada apa? Jaga daripada api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Mana jaga daripada api neraka? Maknanya perlu mengetahui apakah perkara-perkara yang boleh menghindarkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuntutan yang Allah tuntut daripada kita dan Rasulnya tuntut daripada kita dalam menjalani hidup kita, sama ada secara individu ataupun berkeluarga. Kalau suami macam mana, kalau isteri macam mana, kalau anak macam mana, kalau ayah macam mana terhadap anaknya, kalau ibu bagaimana terhadap anaknya, anak bagaimana terhadap ayah dan ibunya. Nak tahu. Wal mar'atu min al-ahli wa wiqayatuha min an-nar bil iman wal amal salih. Isteri adalah termasuk dalam perkataan Allah ahlikum, termasuk dalam itu. Wal mar'atu min al-ahli wa wiqayatuha, dan cara untuk menjaganya daripada api neraka ialah bil iman wal amal salih, dengan iman dan amal salih. Iman saja tak cukup, karena iman itu setakat kita mengucap dua kalimah syahadat dan menunjukkan bahawa kita masuk ke dalam agama Islam, kita beriman. Tapi iman itu saja tak cukup, dia perlu kepada amal salih. Apakah dia perkara-perkara yang dituntut oleh iman kita kepada kita untuk kita menjadi manusia dan diperlakukan oleh Allah sebagai mukmin.
wal 'amalu salihu la budda lahu min al-'ilmi wal ma'rifah. Sedangkan amal salih tidak perlu kepada ilmu pengetahuan. Kita tak boleh nak laksanakan perkara-perkara tuntutan kalau kita tidak ada ilmu. Kita tak boleh nak buat amal yang dikatakan amal salih kecuali kita memiliki ilmu pengetahuan tentang agama. Hatta yumkinu ada'uhu wal qiyam bihi 'ala al-wajhi al-matlub syar'an. Sehingga dengan itu membolehkan kita melaksanakan amal-amal saleh dalam bentuk yang dituntut oleh syarak. Ulama mengatakan masuk amal saleh ini ialah dua. Dia mesti mengandungi dua. Nah, ini yang disebut dia apa ni? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Lupa nama. Ya, iaitu pertamanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amal itu adalah bertepatan dengan petunjuk syariat, petunjuk Allah dan Rasul. Ada dua. Baru dia menjadi amal yang kita lakukan dianggap sebagai amal saleh. Dan juga firman dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun indakum. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Tahuilah hendaklah kamu saling berpesan-pesan agar buat baik kepada wanita. Kenapa? Fa inna ma'hunna awanun indakum. Karena wanita ini adalah sebagai awan, pembantu ataupun orang yang dia duduk di bawah tanggungjawab kamu. Dan termasuk dalam al-wasiyah ialah wasiyah terhadap isteri ataupun terhadap wanita an ta'lama ma'an tuslihu biha dinaha. Dalam suami mengetahui apakah perkara yang boleh memperelokkan agama dan juga adab isteri dia. Maknanya seperti kita kata suami kena ada ilmu. Suami kena ada ilmu. Suami kena ketahui perkara-perkara yang berelokkan agama dan juga ada isteri. Bima yukaffalul hal istiqamah, yang boleh menjadikan isterinya menjadi wanita yang istiqamah di atas urusan agama, atas kepahaman agama, wa salah sya'ni, dan semua urusannya adalah urusan yang baik, yang menepati petunjuk agama. Yang ketiga, an yulzimaha bi ta'alimil Islam wa adabih. Yang tadi dia kata an yu'allim al-daruri, mengajar perkara-perkara yang daruri, maknanya yang tak dapat tidak. Sebab kita kata
yang bentuk fardu ain. Tapi yang ketiga ini an yulzimaha bi ta'alimil Islam wa adabih. Mengajarnya atau yalzim ini dalam bahasa Arab biasanya kita memastikan, mewajibkan. Bita'alim Islam dengan ajaran Islam wa adabi. Maknanya selain pada yang daruri, kena lebih daripada itu. Ta'alim al-Islam, ajaran Islam dan ajaran Islam. Wa an ya'khudhaha bidzalika akhdan yamna'uha an tusbiha. Di mana dengan ajaran itu boleh menjadikan dia istiqamah dengan Islam dan yamna'aha menghalangnya an tusbiha, mempamerkan tubuhnya. Kepada orang yang tak sepatut. Tusbiha mana dia buka pak yang tak sepatut dia buka. Islam suruh tutup. Au tatabarraj, ataupun dia tabarraj yang dilarang oleh Allah dalam surah surah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Walaupun ayat ini ada kaitan dengan perintah kepada isteri Rasul agar tidak menghiaskan dirinya dengan hiasan yang berbentuk jahiliyah. Firman Allah Ta'ala, waqarna fi buyutikunna, letaklah kamu berada di rumah kamu, maksudnya hai isteri Rasulullah, wala tabarrajna, dan janganlah kamu mendedahkan diri kamu tabarrujal jahiliyatil ula, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Bagaimana orang zaman dahulu mereka sengaja membuka dan mempamerkan kecantikan mereka, diri mereka. Jadi mestilah diberi pengajaran agar memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan hubungan antara laki dan wanita, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan aurat. Terus pirah ni banyaklah kalau hari ini. Itu juga tabarruj al-jahiliyah. Misalnya berpakaian tutup semua tubuh, tetapi seperti buku nakar, boleh nampak pelurah, boleh nampak bukit gunung apa, boleh nampak. Mana boleh digambarkan, ataupun tertutup sebahagian, terbuka sebahagian. Bisa tertutup sebelah atas, terbuka di sebelah bawah. Atau hari ini wanita pakai baju adik, pakai baju adik. Ataupun pakai tutup elok tetapi rambutnya terbuka. Pakai baju kurung luar pakai, tetapi tak pakai.
atau pakaiannya terlalu merah semua, misalnya merah nyerah, warna nyerah, sampai menarik minat lelaki. Ataupun tertutup elok, tapi cara bercakap, cara berjalan, sebab itu dilarang oleh agama bercakap wanita daripada bercakap dengan percakapan yang menyebabkan hati orang lelaki tertarik. Atau pakai berhias sangat rincunya, merahnya lah, apa ni, tepek apa lagi di pipi, apa. Itu tabarruj. Mana perlu pada ilmu yang yahulu bainaha bainal ikhtilat bighairi maharimiha ar-rijal, yang boleh menghalang di antara wanita daripada berikhtilat dengan selain daripada maharimah, orang yang diharamkan berkahwin dengannya. Dan dia tidak berikhtilat dengan lelaki-lelaki yang bukan mahram dia. Kama alaihi an yuwaffira laha hasanah, begitu juga menjadi tanggungjawab kepada lelaki atau suami yuwaffira laha hasanah kafiyah, menyediakan untuknya hasanah kafiyah, kawalan yang lengkap, wa ri'ayah wafiyah, begitu juga menjaganya dengan wafiyah, dengan sempurna. Fala yusbahu laha an tusada fi khulqin aw din, jangan ada ruang yang dibenarkan sehingga boleh merosakkan akhlak dan agama. Wala yafsahu laha al-majal an tafsuqa an awamirillah, itu juga jangan ada ruang-ruang yang terbuka yang boleh menyebabkan dia jatuh ke dalam perbuatan fasik daripada perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau tafjur, atau dia menjadi berani melawan perkara agama, seperti sebagian daripada wanita hari ini yang mempertikaikan. Kalau di Indonesia ni apa ni, ada satu kumpulan NGO wanita tu yang pertikaikan apa ni, tak sama pembahagian pusaka lah. Apa lelaki boleh jadi pemimpin, kenapa boleh jadi imam, benda-benda macam ni. Wanita tak boleh. Kenapa lelaki dapat dua bahagian, kenapa lelaki boleh menceraikan, wanita tak boleh cerai. Dia ada. Ini tanggungjawab lelaki ataupun suami. Huwa ra'i al-mas'ul anha, kerana suami adalah ra'i al-mas'ul, maknanya yang bertanggungjawab, yang menjaga. Ra'i ni asalnya pengembala, tapi ra'i mas'ul kepada suami ialah seperti pengembala, dah jaga kambing dia jangan dimakan oleh jangan masuk dalam kawasan orang menyebabkan kita ini, jangan apa ni, jaga jangan dimakan oleh serigala, jangan terjatuh dalam lubang, terjatuh dalam telaga buruk, jaga.
Jadi ra'i maknanya mengawal, jaga apa selia. Al-mas'ul anha yang merupakan tanggungjawab dia terhadap istrinya. Wal mukallafu bihifziha wa siyanatiha, dan dia juga dipertanggungjawabkan oleh agama supaya menjaga isterinya berdasarkan firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin. Ada yang pemimpin. Qawwam ni maknanya teras kepada wanita. Wa qawli salatu wassalam, dan juga sabda Rasulullah, warrajulu ra'in fi ahli. Seorang lelaki adalah ra'in, pengawal, penjaga, fi ahlihi, kepada ahli, isteri dan anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia adalah bertanggungjawab terhadap jagaannya. Yang keempat, an ya'dila bainaha wallahu a'lam. Kita sambung pada kuliah mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن